Ada semua rakan-rakan media, rakan-rakan pengendali media sosial dan pempengaruh media sosial yang ada. Saya juga ucapkan terima kasih kepada sahabat saya, Saudara Nizam Bashir, seorang peguam, dan juga Saudara Rizal Abdullah, juga seorang peguam, dan juga ibu bapa, anak-anak yang ditahan oleh kerajaan secara yang tidak sah dari segi undang-undang, yang sudi tampil dan yang berani tampil. Banyak tekanan yang dikenakan kepada ibu bapa ni, sampai bila mereka menuntut anak-anak pun mereka ditahan. Jadi ketakutan yang diberikan kepada mereka ni menyebabkan mereka takut nak tampil selain daripada serangan-serangan di media sosial terhadap mereka dan anak-anak mereka. So dalam PC ni saya akan bacakan kenyataan. Dia akan panjang sedikit sebab banyak benda yang saya nak ceritakan. Jadi harap semua orang bersabar, dan kemudian saya akan buka kepada Saudara Nizam untuk menambah daripada segi undang-undangnya apa yang dia rasa tak berapa kena. Saudara Nizam dan Saudara Rizal adalah antara 6 orang lawyer peguam yang tampil untuk membuat kenyataan mengenai tangkapan anak-anak ni baru-baru ni. So, sebagai jurucakap kepada gerakan Pulangkan Anak-anak Kami, GPAAK, saya dan ibu bapa yang terlibat ingin mendesak Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Dansi Shukri, Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Husin, dan Ketua Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Datuk Cik Murad Sayang agar segera memulangkan anak-anak yang telah dirampas. Bukan diselamatkan, ditahan, dipisahkan dan disembunyikan secara tidak sah dari segi undang-undang dan melanggar konvensyen mengenai hak kanak-kanak CRC Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu daripada jagaan ibu bapa mereka. GPAAK kesal dengan kenyataan tidak bertanggungjawab Ketua Polis Negara yang mengelirukan dan berbau fitnah. Antara kenyataan yang disebut, pertama, mangsa-mangsa diajar, dididik meliwat, dan seterusnya mangsa diliwat oleh penjaga, dan mangsa juga dipaksa untuk meliwat penghuni kanak-kanak yang lain. Itu dibuat pada 11 September 2024. 402 kanak-kanak diselamatkan hasil serbuan polis ke atas 20 rumah amal dipercayai milik Global Ikhwan Services GISB Holding di sekitar Selangor dan Negeri Sembilan. Rumah amal tu, term rumah amal tu, 12 September 2024. Kita, iaitu polis, mendapati mereka ini berkemungkinan tidak tahu anak mereka sudah diselamatkan polis. Mungkin juga mereka tidak tampil kerana sebelum ini pihak pengurusan JISBH mengaku mereka ini anak yatim. Malah siasatan mendapati sebahagian kanak-kanak ini sudah dibinkan dengan Abdullah disebabkan perkahwinan awal yang tidak didaftarkan. Apabila mengandung baru daftar di Pejabat Agama Islam Negeri mengikut peruntukan undang-undang. Ini kenyataan 17 September 2024. Kemungkinan ibu bapa daripada 572 kanak-kanak yang diselamatkan dalam Global belum menuntut anak-anak ini kerana tidak mahu penipuan yang mengatakan mereka anak yatim terbongkar. 24 September 2024. Kesemua anak-anak yang diselamatkan ditempatkan di sebelah rumah selamat disediakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Siasatan dilakukan mengikut Akta 420/420 Kanun Keseksaan kerana ahli GISB mendakwa anak-anak itu adalah anak yatim dan menerima bantuan bagi pihak mereka. 24 September 2024. Mereka tak akan cakap ini anak mereka. Mereka akan dakwa ini anak yatim kerana ada antara mereka berbin dan berbintikan Abdullah. Ini mungkin satu penipuan untuk mendapatkan sumbangan, dan sumbangan ini digunakan dengan cara lain. 24 September 2024. Ada juga dalam kalangan kanak-kanak ini diajar untuk mengatakan tidak mengenali ibu bapa kandung mereka. 24 September 2024. Kami juga kesal dengan kenyataan tidak bertanggungjawab Pengarah Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS, Datuk Muhammad Syazihan Ahmad pada 2 Oktober 2024 yang mengelirukan dan berbau fitnah apabila menyatakan perkahwinan dan perceraian diatur oleh pemimpin kumpulan dan menjalankan akad perkahwinan dengan cara ditentukan oleh pemimpin. Perkahwinan tidak dapat dibuktikan dengan keterangan, dokumen yang sah, dan perkahwinan antara anak dara dan teruna tanpa kebenaran pendaftar perkahwinan cerai dan merujuk orang Islam negeri Selangor. Poligami yang dibuat tanpa kebenaran Mahkamah Syariah yang berbidang kuasa. Situasi dan keadaan ini telah menyebabkan berlaku kecelaruan dalam penentuan nasab
status perkahwinan serta dokumentasi perkahwinan ibu bapa kanak-kanak. Kami juga kesal dengan kenyataan yang mengelirukan dan berbau fitnah yang dikeluarkan oleh Mufti Perlis Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin pada 16 Ogos 2024 seperti yang disiarkan dalam Facebook Suara Sunnah dan dilaporkan oleh Suara TV yang bersumberkan kajian pihak dan individu yang diragui dari segi kredibiliti, latar belakang dan moralnya apabila secara insinuasi menyatakan pertama, wujud kultus berunsur gangsterisme agama dalam negara kita dengan mengamalkan anutan dan kepercayaan yang sangat taksub dengan pemimpin dan pertubuhan mereka. Gangsterisme. Gangsterisme yang menghalang pengikut pertubuhan ini daripada keluar, dirampas isteri, anak-anak jika mereka lari meninggalkannya. Berat tuduhan. Mereka dipaksa memakan dan meminum air berkat pemimpin-pemimpin mereka yang dahulu dan tak ada. Termasuk juga yang baharu, mereka masih kena minum air berkat, yakni air janggut, air gigi, air rambut dan air kaki sekali. Kita diberi taklimat daripada pasukan kajian membentangkan kepada Majlis Fatwa. Satu kajian berhubung dengan satu pertubuhan yang dalam negeri Perlis pun ada dan banyak di negeri-negeri lain. Dia ada rangkaian-rangkaian dia, ada restoran, ada mat dan macam-macam. Ini insinuasi. Ini mereka dah tukar nama pertubuhan yang baru. Jadi mereka ini beri taklimat tentang keadaan pertubuhan ini. Yang memberikan taklimat itu ialah orang yang lari keluar dari pertubuhan. Inilah sumbernya. Sumber yang menjadi rujukan kepada Mufti Perlis dan Majlis Fatwa Perlis. Dan juga disebut dalam kenyataan Ketua Polis Negara menjadi rujukan kepada mereka. Dimaklumkan rangkaian kedai makan yang ada di bawah label pertubuhan ini mesti syaratnya memasak perlu dimasukkan air berkat itu. Untuk kekocau dia. Mungkin tuan-tuan juga pernah minum dan merasai kelazatannya. Ini mazhab sebut Pengikut kultus itu kena makan dan minum air rendaman janggut, gigi, rambut, tisu dan kain tuala. Kadang-kadang katanya kalau pemimpin itu basuh kaki lagi dalam itu dan air itu disimpan bagi setiap cawangan mereka begitu banyak setiap kali proses memasak dicampurkan air itu bagi setiap hari. Yang bercerita ini pengikut-pengikut mereka. Perhambaan jika boleh dinamakan perhambaan kanak-kanak, perhambaan manusia supaya mencari wang, harta, duit diberikan kepada satu kelompok manusia yang dikatakan berkat dan manusia ini mempunyai hubungan yang rapat dengan guru mereka yang telah hilang atau mati bagi mereka. Kahwin ditentukan untuk bertemu dengan isteri pun mengikut jadual. Kalau kahwin 3 kena ikut jadual. Berarti ditentukan. Means tuduhan adalah yang tentukan orang lain, not yourself. Anak-anak tak boleh dijaga. Patut kesetiaan kepada ibu bapa, guru, jemaah mereka sangat dahsyat. Ini kenyataan mazhab Mufti Perlis. Kami juga kesal dengan berita-berita yang mengelirukan dan berbau fitnah seperti yang disiarkan oleh Harian Metro. Sebut Harian Metro. Ramai kan? Yang lain pun siar juga, tapi saya sebut Harian Metro sebab yang paling mudah cari Harian Metro. Dan Beautiful Nara yang melaporkan berita dari sumber yang diragui dari segi kredibiliti, latar belakang dan moralnya yang menyatakan bahawa antara penderaan yang berlaku di rumah-rumah amal di ISPH adalah satu, tangan dibakar, disuruh mencabut rumput dengan sehingga penuh plastik hitam. Kanak-kanak lelaki diliwat, kemudian dipaksa meliwat lakan mereka. Anak-anak dipisahkan daripada ibu bapa, hanya dibenarkan berjumpa 2 kali seminggu. Pasangan suami isteri perlu ikut jadual ditetapkan jika ingin bersama. Mereka yang ingin berkahwin tidak boleh pilih pasangan ditetapkan oleh pengurusan tertinggi syarikat. Ini saya dah tanya sebenarnya. Ada recommendation. Ada recommendation. Ini boleh tanya dia orang lah. Tapi mereka ada pilihan. Tak semestinya mereka terima dan dipaksa. Boleh cek. Tapi bila cakap menjadi, seolah-olah kalau tunjuk gambar, kalau tunjuk orang, dah tak boleh paksa. Dah tak boleh tolak. Maksudnya kena terima. Lain maksudnya. Selepas berkahwin tidak dibenarkan tinggal bersama dan diasingkan. Itu tuduhan-tuduhan yang dikeluarkan oleh media. Disebabkan kenyataan yang tidak bertanggungjawab oleh Ketua Polis Negara, Pengarah JAIS, Mufti Perlis dan laporan berita yang memetik sumber yang diragui latar belakang dan moral mereka, ada ibu bapa dan anak-anak yang telah ditahan dengan cara yang menyalahi undang-undang dan melampaui skop siasatan polis.
Ada ibu bapa dan anak-anak yang ditahan ini telah mengalami penderitaan, trauma, kemurungan dan gangguan psikologi kerana dipaksa melalui kehidupan dalam tahanan polis yang tidak menyelesakan mereka dan anak-anak mereka selama beberapa hari. Ada anak-anak termasuk yang masih menyusu badan, dirampas daripada ibu bapa mereka untuk diletakkan di bawah jagaan JKM tanpa sebarang alasan yang kukuh. Anak yang baru menyusu ya. Perempuan patut tahu mak boleh meroyan, anak boleh tersiksa ya. Ada ibu yang mengalami trauma dan kemurungan kerana dipaksa berpisah dengan anak-anak mereka yang masih kecil. Ada ibu yang syarat mengandung dipaksa melalui kehidupan dalam tahanan dan anaknya dirampas dan dipisahkan daripadanya selepas dia melahirkan sedangkan anak itu masih menyusu badan. Ada anak-anak OKU, fizikal. Macam puan tadi. Umur 18, fizikal ya, baring, bedridden, ditahan. Dan ada juga seorang tadi, saya tak nampak, yang OKU pendengaran. Dan ada melalui makluman kita ada OKU yang autism. Autism ni ada masalah pelbagai-bagai. Selain masalah tantrum, dia sangat sensitif. Sensori dia sensitif. Kadang-kadang makan pun very picky. Bayangkan letak di dalam tahanan JKM. Hanya mak bapak dia tahu apa nak bagi makan. Kan? So benda-benda macam ni yang berlaku dan ada anak-anak yang mempunyai masalah kronik. Ada seorang yang anak dia sakit buah pinggang dan dirampas dan dipisahkan daripada ibu. Ada anak-anak dirampas dan dipisahkan daripada ibu bapa mereka oleh JKM secara salah dan tidak mengikut undang-undang serta disembunyikan keberadaan mereka daripada ibu bapa mereka, dan ini secara jelas telah melanggar hak asasi manusia dan artikel 9 dan 18 Konvensyen mengenai hak kanak-kanak CRC Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Ada anak kecil berumur 1 tahun 6 bulan yang sakit dijangkiti kuman. Ini baru lagi. Telah dimasukkan ke hospital dan yang menyedihkan, ibu bapa masih dinafikan hak untuk menjaganya di hospital oleh JKM. Betul tak? Tak boleh jaga malam. Tak boleh. Boleh tengok tak? Yang jaga tu semua orang JKM. Dapat tengok tak? Dapat tengok Sekejap. Zalim tak zalim? Bayangkan, 1 tahun 6 bulan. Siapa ada anak 1 tahun 6 bulan? Dan kalau tengok gambar dia ada tube kan? Ya? Tak ada tengok. Betul. Okeylah. Tapi dalam keadaan tidur, ditidurkan. Sebab influenza. Influenza babi. Kehidupan ibu bapa ini disusahkan apabila ada antara mereka yang turut ditahan bersama anak-anak mereka. Apabila Ketua Polis Negara mendakwa ibu bapa tidak menuntut anak-anak yang ditahan kerana takut ditangkap atau kononnya kerana takut penipuan terbongkar. Adakah Ketua Polis Negara ini boleh berfikir bagaimanakah ibu bapa ini boleh menuntut anak-anak mereka jika mereka juga ditahan oleh pihak polis? Kehidupan ibu bapa ini disusahkan lagi kerana apabila mereka mahu menuntut anak-anak mereka, mereka telah ditendang ke sana kemari oleh pihak polis dan JKM tanpa memberitahu keberadaan anak-anak mereka. Sampai sekarang tak tahu. Tak tahu. Puan anak yang kedepan berapa? 4. Tahu kat mana? Tak sure. Tak sure kat mana. Tak sure. Tak tahu juga. Rasa ramai macam tu juga tak ada Kehidupan ibu bapa ini disusahkan lagi apabila ada antara mereka yang datang ke balai polis untuk menuntut anak-anak, mereka pula ditahan oleh polis. Mana orang nak tuntut? Tuntut, tahan. Tahan pula bukan sekejap. Kehidupan ibu bapa ini terus disusahkan oleh JAIS dan kerajaan apabila meminta mereka membayar jaminan sebanyak RM3,000 sekepala untuk membebaskan anggota keluarga yang ditahan. Di mana ibu bapa hendak mencari wang sebanyak itu untuk menebus anak-anak dan anggota keluarga mereka. Anggota keluarga ni sebenarnya ada juga adik. Adik nak pergi tuntut pun kena tahan. Nampak? Jika benar dakwaan ramai bahawa GISBH tidak membayar gaji ibu bapa yang terlibat dengan GISBH, katanya kononnya ada perhambaan manusia. Tidakkah JAIS dan kerajaan terfikir di mana mereka hendak mencari wang sebanyak itu, lebih-lebih lagi jika mereka mempunyai anak yang ramai? Ini polisi yang tak masuk akal dan tak menggunakan otak. Difahamkan segala penderitaan, trauma, kemurungan dan gangguan psikologi yang ibu bapa dan anak-anak mereka terpaksa lalui adalah diakibatkan oleh dakwaan dan kenyataan yang tidak bertanggungjawab bahawa di rumah amal milik GISBH, anak-anaknya diliwat, diajar dan dipaksa meliwat anak lain. Berlaku penderaan, berlaku perhambaan kanak-kanak, berlaku penipuan kutipan sumbangan,
anak-anak bercelaru nasab dan dibinkan dengan Abdullah, perkahwinan ibu bapa tidak mengikut peraturan dan undang-undang. So asalnya anak-anak ditahan kononnya di rumah amal, kononnya ada 20 rumah amal atas sebab inilah. Sebab apa tadi? Sebab kononnya anak-anak diliwat, diajar dan dipaksa meliwat anak-anak orang lain. Itu antara sebab. Sebab tu mereka gunakan term selamatkan. Berlaku penderaan. Kononnya di rumah amal ni berlaku penderaan. Kalau 20 tu 20-20 lah. Berlaku penderaan kononnya lah. Berlaku perhambaan kanak-kanak. Kononnya jugalah. Kalau anak 1 tahun, 2 tahun, perhambaan apa tak? Betul tak? Pelik juga dia orang ni kan. Berlaku penipuan kutipan sumbangan. Okeylah, rumah amal yang mana? Takkan semua tak? Anak-anak bercelaru nasab dan dibinkan dengan Abdullah. Siapa? Perkahwinan ibu bapa tidak mengikut peraturan dan yang bukan ahli GISBH ni langsung tiada kaitan dengan GISBH. Contohnya macam saudara kita ni lah. Dia memandu limo kan. Bukan ahli GISBH, rambut pun lontong tak ada. Tak ada ciri-ciri GISBH kan. Sebenarnya tak pakai baju hard rock. Dan dalam kalangan 51% yang mempunyai kaitan dengan GISBH, yang ini pun kita tak faham sejumlah besar adalah staf syarikat persendirian atau program bimbingan GISBH. Staf syarikat persendirian ni macam apa nama tu? Syazam kilang kejap. Berapa ramai staf? 17 staf. Staf enterprise. Masa mula start perniagaan, bimbingan ataupun ahli? Bimbingan. Ini bimbingan. Macam mana berlaku macam ni? Sebab mereka ni mungkinlah daripada segi pekerjaan, daripada segi pendidikan, mungkin ada pilihan untuk buat benda lain lah. Jadi mereka dibawa ke GISBH, tengok apa kemahiran dia. GISBH bagi modal. Bagi modal. Mula itu dengan apa? Sebagai apa? Masa mula-mula sebagai bimbingan tu start dengan apa? Meniaga apa mula-mula? Meniaga goreng pisang. Modal siapa bagi? Berapa bagi? Dalam ada 3,000. Kalau untuk kilang tu 50,000. Yang meniaga goreng pisang 3,000. Kena bayar balik. Lebih baik daripada tekun. Nampak? Lepas tu untuk buat kilang 50,000. GISBH bagi juga. Kena bayar. Okey. Yang lain adalah tenaga pengajar sekolah. Staf GISBH yang betul-betul holding ni staf, penjaga pusat penjagaan dan sukarelawan. Hari ni sukarelawan tak ada. Tak ada. Itu sekarang. Tak ada. Yang acupuncture tu. Tak ada. Yang itu pun menarik juga sebab dia sukarelawan. Dia bantu jaga di pusat penjagaan dia tak ada gaji tapi dia bagi benefit semua. Suami dia buat acupuncture tapi gunakan ikhwan acupuncture. Modal semua ikhwan bagi. So atas alasan apakah mereka yang bukan ahli GISBH dan tiada kaitan dengan GISBH ini ditangkap, ditahan dan dihumban ke dalam lokap selama berhari-hari? Bukankah ini kes salah tangkapan? Apa kaitan mereka dengan sebarang dakwaan ajaran sesat? Kedua, ada alasan kononnya anak-anak yang dirampas daripada ibu bapa mereka ini diselamatkan daripada perlakuan liwat, pengabaian dan penderaan di rumah amal dan pusat penjagaan GISBH. Hakikatnya, sehingga kini Ketua Polis Negara masih belum dapat menunjukkan bukti bahawa anak-anak di rumah amal ini diajar meliwat dan dipaksa meliwat. Jika ada, di manakah modul latihan dan buktinya? Kedua, JIPAK menerima maklumat bahawa kes liwat hanya berlaku di rumah amal tertentu sahaja. Dan kejadian ini sudah lama pun berlaku serta melibatkan kanak-kanak daripada adik-beradik dalam keluarga yang sama dan melibatkan mangsa yang mengenali adik-adik beradik daripada keluarga ini. Maksudnya, cerita liwat ini berlaku di satu rumah amal lama dah. Orangnya pun mungkin dah tak ada dah. Kemudian melibatkan adik-beradik satu keluarga. Dan kalau ada mangsa yang terbabit pun, kabarnya juga sebab berkaitan dengan keluarga ini. Ini makluman daripada yang terlibat dengan GISBH lah. Tidakkah ini membuktikan bahawa perbuatan liwat ini adalah perbuatan individu tertentu dan bukan menjadi satu amalan dalam GISBH? Tidakkah ini juga membuktikan bahawa mengajar meliwat bukan sebahagian daripada kurikulum GISBH di rumah amal
dan bukan menjadi amalan di semua rumah amal dan pusat penjagaan GISPH. Sudahkah polis menyemak latar belakang sumber iaitu PUKAS dan wanita yang mendakwa dirinya bekas ahli GISPH ni? PUKAS ni kita pun tak tahu daripada mana wujudnya, bawa autoriti siapa pengendalinya. Tapi polis pakai sumber PUKAS. Begitu juga Mufti Perlis dan Majlis Fatwa Perlis. So PUKAS ni siapa sebenarnya? Kita pun tak tahu siapa, polis pun tak beritahu latar belakangnya apa. Dan wanita yang mendakwa dirinya bekas ahli GISPH ni, GISB ke, GISBH ke, dan macam mana latar belakang orang ni? Macam mana latar belakang ahli keluarganya, ibu bapanya, adik-beradiknya? Ada tak polis cek apa yang berlaku sebenarnya? Jika kejadian liwat ini hanya melibatkan beberapa individu dan adik-beradik dari keluarga yang sama dan hanya berlaku di salah sebuah rumah amal, kenapa anak-anak di semua rumah amal terpaksa menjadi mangsa tangkapan polis? That is another question. Sejumlah besar anak-anak ini tidak ditangkap oleh polis dan JKM di rumah amal yang bermasalah di mana didakwa kejadian liwat dan penipuan berlaku. Malah pihak polis dan JKM telah menangkap mereka secara yang salah di premis yang bukan merupakan rumah amal, iaitu pusat jagaan, nursery, sekolah, asrama, pusat tahfiz dan penempatan pekerja GISPH. Ada juga yang ditangkap di rumah tumpangan, di rumah sewa dan di rumah persendirian. Rumah individu ni. Ada juga dalam kalangan anak-anak ini yang tidak bersekolah di dalam institusi kepunyaan GISPH tetapi belajar di PASTI dan di sekolah kebangsaan. Macam mana ada kes penderaan pula? Pelik. Ada anak-anak yang masih menyusu badan dirampas, ditahan, dipisahkan dan disembunyikan daripada ibu bapa mereka. Apakah tujuannya? Apa keterangan yang mahu diambil daripada anak-anak yang masih terlalu kecil dan baru dilahirkan ini? Tak logik. Ada anak-anak yang berusia 1 hingga 4 tahun yang dirampas dan disembunyikan oleh JKM sejak 11 September sehingga hari ini, iaitu sudah melebihi 30 hari. Apakah keterangan yang ingin pihak polis, JKM dan mahkamah ambil daripada anak yang sekecil ini? Ini pun kita tanya sebenarnya sebab tak nampak logiknya di mana. Persoalannya, adakah Menteri Dalam Negeri, Ketua Polis Negara dan JKM telah menyelamatkan anak-anak ini ataupun telah merampas anak-anak ini daripada ibu bapa mereka dan menafikan hak-hak mereka? Ketiga, kenyataan Mufti Perlis dan pengarah JAIS bahawa perkahwinan dan perceraian diatur oleh pemimpin kumpulan. Akad perkahwinan dijalankan dengan cara yang ditentukan oleh pemimpin kumpulan. Perkahwinan pasangan tidak dapat dibuktikan dengan keterangan dokumen yang sah dan perkahwinan antara anak dara dan turuna dibuat tanpa kebenaran pendaftar perkahwinan, cerai dan rujuk orang Islam Negeri Selangor adalah satu kenyataan yang tidak bertanggungjawab, tidak bertabayun, tidak menyiasat latar belakang sumber, mengelirukan dan amat dikesalkan. 96 pasangan yang kami semak menyangkal dakwaan Mufti Perlis dan pengarah JAIS ni. Mereka berkahwin berdasarkan pilihan mereka sendiri, malah ada yang berkahwin dengan bukan ahli GISPH. Mereka berkahwin di hadapan juru nikah yang ditauliahkan di negeri dan kesemua mereka mempunyai dokumen perkahwinan yang sah. Semua ada Semua ada ni. Jadi dakwaan itu memang dakwaan yang sangat pelik. Keempat, dakwaan Ketua Polis Negara bahawa ibu bapa tidak tampil kerana GISPH mengaku mereka ini anak yatim. Sebahagian kanak-kanak ini sudah dibinkan dengan Abdullah disebabkan perkahwinan awal tidak didaftarkan. Ibu bapa belum menuntut anak-anak ini kerana tidak mahu penipuan dan menyatakan mereka anak yatim terbongkar. Ada dalam kalangan anak-anak diajar untuk mengatakan tidak mengenali ibu bapa kandung mereka, dan dakwaan pengarah JAIS bahawa berlaku kecelaruan dalam penentuan nasab, status perkahwinan serta dokumentasi perkahwinan ibu bapa kanak-kanak adalah sangat tidak bertanggungjawab, mengelirukan dan amat dikesalkan kerana dalam kalangan 174 orang anak-anak daripada 96 orang ibu bapa yang dihubungi oleh JIPAB, selain daripada mereka mempunyai dokumen perkahwinan yang sah, ibu bapa ni, kesemua anak-anak mereka juga mempunyai dokumen kelahiran yang sah dan lengkap. Betul? Hal ini berkaitan kewujudan dokumen kelahiran anak-anak ini dan semua mereka adalah warga negara juga telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri. Siapa ingat lagi ada videonya pada 30 September 2024 semasa Majlis Perhimpunan Bulanan KDN. Dalam video tu Menteri dalam ucapan dia bertanya kepada audien yang saya andaikan mungkin pegawai daripada KDN atau pegawai daripada Jabatan Pendaftaran Negara, dan mereka sahkan bahawa semua anak-anak ni ada dokumen yang lengkap, iaitu dokumen kelahiran, dan sudah tidak timbul isu nasab, dan semuanya adalah warga negara. Kelima,
Sudahlah ibu bapa dan anak-anak ini ditangkap secara salah, JIPAK juga dimaklumkan bahawa ada pegawai JKM dan pegawai polis yang memaksa mereka menandatangani borang dan dokumen tertentu tanpa menjelaskan tujuan dokumen tersebut dan implikasi undang-undang ke atas mereka sekiranya mereka menandatangani borang tersebut. JIPAK menerima aduan bahawa terdapat pegawai JKM dan polis yang mengambil kesempatan atas pengetahuan ibu bapa yang rendah mengenai undang-undang dan disebabkan mereka tidak diwakili peguam semasa dalam tahanan dengan memaksa dan menipu ibu bapa ini bahawa mereka mesti menandatangani borang tersebut jika mahu dilepaskan daripada tahanan dan jika mahu menuntut anak-anak mereka. Ini borangnya. Pink. Dia siap pilih pula. Salah apa? Paksa pula ibu bapa tanda tangan ni. Dan ini pegawai yang dikatakan pegawai pelindung. So mungkin rakan peguam kita akan jelaskan pula nantilah. Boleh tak boleh? Orang tu dah kena tahan. Salah tahan pula tu. Dan untuk cover up salah tahan itu, dipaksa tanda tangan borang ni. Dan dipaksa pula tak dibagi tahu apa borang ni, pasal apa. Nak kena sign. Tapi dia beritahu kalau nak keluar daripada tahanan, kalau nak tuntut anak, sign borang ni. Dipilih pula kesalahan-kesalahan tu. Ada kesalahan. Tick the box. So kesalahan yang dipaksa tanda ni, sebelum tu atas, pangkah. Pangkah. Sebab apa? Sebab makin berat sikit. Okey, kesalahan yang mula-mula tanda tapi tak jadi tanda. Ibu bapa atau penjaga kanak-kanak itu tidak layak atau telah abai atau tidak upaya untuk menjalankan pengawasan dan pengawalan yang sepatutnya ke atas kanak-kanak itu dan kanak-kanak itu mula terlibat dalam pergaulan yang tidak sihat. Nampak tak? Nampak tak apa yang JKM buat? Mak ayah dalam tahanan, you dah salah tangkap. Dan kemudian, you nak cover up. Bagi tahu pada ibu bapa, nak lepas tahanan kena sign. Nak tuntut anak-anak kena sign. Dah lah dia orang tak diwakili peguam. Ini diselamatkan atau dianiayai? This is the question. Dia tak nak sign yang atas tu. Tanda yang bawah pula. Apa bawah tu? Ibu bapa atau penjaga anak-anak ini telah abai atau berkeberatan untuk mengadakan pemeliharaan. Nampak tak? You bayangkanlah, you orang ibu bapa. Dipaksa tanda tangan surat ni. Ibu bapa atau bapa atau penjaga kanak-kanak itu telah abai atau berkeberatan untuk mengadakan pemeliharaan, makanan, pakaian dan tempat berteduh yang mencukupi untuk anak-anak itu. Saya tak tahu apa nak maki. Tapi tak sepatutnya. Dah lah ditangkap di rumah sendiri. Dan you nak charge dia. Dan saya percaya, inilah dokumen yang digunakan. Tak tahulah, saya andaikan lah. Inilah dokumen yang digunakan untuk minta justification, untuk jadi justification kepada mahkamah untuk lanjutkan lagi tahanan selama sebulan lagi. Kalaulah betul lah andaian saya ini, then pihak JKM telah menipu dan mengelirukan mahkamah untuk mendapatkan lagi tempoh lanjutan tahanan. Apa nak jadi dengan negara kita ni? Mereka tidak sedar bahawa mereka telah diperdaya untuk menandatangani pengakuan bersalah yang membolehkan mereka didakwa di mahkamah. Tindakan pegawai-pegawai JKM dan polis ini amat jahat dan tidak bertanggungjawab dan kerajaan sepatutnya menggantung tugas mereka yang memecat mereka jika terbukti mereka telah melanggar protokol yang sepatutnya. Mereka juga patut didakwa kerana cuba menipu dan mengelirukan mahkamah jika menggunakan dokumen tersebut sebagai justifikasi untuk melanjutkan tempoh tahanan anak-anak yang dirampas ini di pusat-pusat tahanan JKM. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Ketua Pengarah JKM mesti dipertanggungjawabkan jika paksaan dan penipuan ini benar-benar berlaku. JIPAK juga berpandangan bahawa terdapat banyak kecelaruan tangkapan dan tahanan yang tidak mengikut undang-undang, pelanggaran peraturan hak asasi manusia dan artikel 9 dan 18 Konvensyen mengenai hak kanak-kanak dalam global dan tindakan merampas, menahan, memisahkan dan menyembunyikan anak-anak ini daripada ibu bapa mereka. Atas sebab itu, kami JIPAK telah menyenaraikan 12 tuntutan untuk dilaksanakan oleh kerajaan dan pihak yang berkaitan. Pertama, kerajaan mesti segera memulangkan anak-anak ini kepada ibu bapa mereka kerana sejak awal lagi ia merupakan suatu kesilapan tangkapan dan kecelaruan risikan serta siasatan di pihak polis dan JKM. Kedua,
kerajaan mesti mengambil tindakan tata tertib ke atas pegawai polis dan JKM yang telah melakukan kesalahan menangkap dan risikan ini. Ketiga, kerajaan mesti mengambil tindakan tata tertib ke atas pegawai JKM dan polis yang mengambil kesempatan ke atas ibu bapa yang tidak memahami undang-undang dengan memaksa, menipu atau memperdayakan mereka ini untuk menandatangani dokumen yang boleh mengakibatkan mereka didakwa di mahkamah. Keempat, kerajaan mesti segera membuat semakan kehakiman ke atas perintah lanjutan tahanan anak-anak ini kerana ada kemungkinan permohonan JKM kepada mahkamah untuk melanjutkan tahanan anak-anak ini dibuat menggunakan maklumat yang diambil secara menipu, memaksa dan memperdayakan ibu bapa anak-anak tersebut. Itu pun kalau ada perintah mahkamah lah. Nanti mungkin Nizam akan urai. Kelima, kerajaan mesti segera memaklumkan ibu bapa mengenai keberadaan anak-anak mereka. Takkan sampai sekarang tak tahu anak-anak kat mana, JKM mana. Dan membenarkan mereka bertemu anak-anak mereka. Ini kena dilakukan segera. Tak boleh tangguh-tangguh dah. Sebulan dah. Ini satu kegilaan. Keenam, kerajaan mesti segera memberi akses kepada media dan kamilah, JIPAK, untuk melihat keadaan ibu bapa dan anak-anak yang masih ditahan di pusat tahanan JKM. Kita tak tahu apa jadi ni. Betul tak? Siapa pun tak tahu. Ibu bapa tak tahu. Media tahu. Media pun tak tahu kan? Tak ada kan? So, apa jadi pada anak-anak tu kita pun tak tahu. Tak ada maklumat yang telus. Cuma bagi tahu numbers, tak bagi tahu keadaan, kedudukan dan sebagainya. Ketujuh, kerajaan mesti segera meminta jawatan kuasa pilihan khas, hak asasi dan kesaksamaan gender Parlimen memanggil dan menyiasat Ketua Polis Negara dan Ketua Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat kerana telah melanggar artikel 9 dan 18 Konvensyen Hak Kanak-Kanak dan Hak Asasi Ibu Bapa Kanak-Kanak yang terlibat. Kelapan, kerajaan mesti segera menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja untuk menyiasat pelaksanaan op global yang kelihatannya bercelaru, melangkaui skop dan melanggar undang-undang, hak asasi manusia dan artikel 9 dan 18 Konvensyen Hak Kanak-Kanak. Dan perkara 51 Perlembagaan Malaysia. Kita tambahkan ya. Kesembilan, kerajaan mesti menyiasat latar belakang dan kredibiliti pemberi maklumat kepada polis, iaitu PUKAS dan wanita yang dikatakan bekas GISBH. Kita minta dedahkan kepada rakyat, dedahkan kepada media, dedahkan kepada umum. Siapa mereka, latar belakang mereka. Ada kes jenayah, ada kes kerosakan akhlak ke, apa ke. Tolong dedahkan. Kita nak tahu siapa yang buat huru-hara satu Malaysia ni. PUKAS dan wanita ni. Siapa mereka ni? Ke-10. Kerajaan dan kerajaan negeri mesti menghentikan kenyataan-kenyataan yang mengarut berkaitan JISBH dan tidak bersandarkan fakta, menambah fitnah dan akhirnya akan memalukan mereka. Contohlah saya bagi Semalam ada satu lawatan Exco. Exco apa? Exco negeri kata anak-anak ini akan ditunjukkan video Daesh. Fakta mana dipakai? Sebelum itu, Ketua Polis Negara kata JISBH tak pernah bayar cukai. Tiba-tiba LHDN sahkan JISBH dah bayar cukai tahun-tahun yang sebelumnya. So, bukankah kenyataan-kenyataan ini nampak saya macam mengarut, tak bersandarkan fakta, akhirnya memalukan. Memalukan Jabatan Polis itu sendiri, memalukan Kerajaan Negeri Selangor. So, kena ada stop. Dan kalau tak ada fakta, kalau tak ada hasil risikan yang betul, kalau tak ada benda yang betul, jangan cakap lah. Ini yang kita rasa makin teruk dan persepsi dan propaganda seolah-olah cuba dipermainkan. Ke-11. Di atas kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan secara tidak bertanggungjawab oleh beberapa pihak mengenai GISBH sehingga mengakibatkan ibu bapa dan anak-anak ini ditahan dan mengalami penderitaan, trauma, gangguan psikologi dan kemurungan, JIPAK menuntut Ketua Polis Negara, Pengarah JAIS dan Mufti Perlis meletakkan jawatan. Ke-12, di atas kesalahan menangkap, menahan, memisahkan anak-anak daripada ibu bapa mereka, memaksa pengakuan palsu dan melanggar artikel 9 dan 18 Konvensyen Hak Kanak-Kanak, kami juga ingin menuntut agar Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat yang bertanggungjawab juga meletakkan jawatan. Pada waktu yang sama, JIPAK juga ingin menyatakan rasa marah dan kesal terhadap Suhakam, Majlis Peguam dan Persatuan Peguam Muslim yang gagal berperanan menghalang kerajaan daripada mencabul hak asasi ibu bapa dan kanak-kanak terbabit serta gagal bertindak pantas untuk melindungi mereka daripada sebarang bentuk kezaliman, salah guna kuasa dan penindasan. Itu saja kenyataan yang saya bacakan. Saya buka kepada saudara Nizam jika ingin menambah sedikit sebanyak. Silakan.
Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Gatul. Mic je, spek ya. Ya. Sebuah. 9. Ya. Okey. Saya boleh balik ya. Ya. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Kita dah dengar panjang lebar daripada saudara Datuk Tun Faisal tentang latar belakang bagi kes yang kita kata dah baca dengan begitu, ialah liputan berita tentang isu GSBH ni begitu meluas ya. Tapi saya cuma nak menambah sedikit kepada apa yang telah dimaklumkan oleh Yang Berbahagia Datuk. Sebenarnya saya tidak mengambil bahagian dalam sidang media hari ini sebagai peguam mana-mana pihak, tetapi lebih sebagai seorang pemerhati undang-undang yang agak terganggu dengan apa yang saya nampak dalam liputan berita dan juga setelah berjumpa dengan beberapa pihak. Ya. Isu yang kita hadapi dalam kes GSBH ini mungkin membabitkan pelbagai perkara. Kerajaan kata siasatan melangkaui 10 akta. Ya. Tapi saya nak fokus atas isu yang lebih mudah. Isu yang bagi saya terpanggil untuk mengambil sedikit isu yang saya sebenarnya terpanggil untuk ke depan, iaitu isu tentang pemisahan anak-anak daripada ibu bapa ya. Sebab bagi saya itu satu perkara yang amat serius. Dan ada dua persoalan yang saya rasa amat penting untuk diajukan dan perlu dijawab oleh pihak pentadbiran. Pertama sekali, sama ada pemisahan anak-anak tersebut daripada ibu bapa memanfaatkan anak-anak tersebut. Ya. Dan kedua, sama ada ianya wajar untuk anak-anak tersebut ditahan. Ya, seolah-olah macam anak-anak tersebut ada buat salah laku. Ya. Tarikh pertama tahanan lebih kurang 11 September ataupun awal September. Hari ini lebih daripada sebulan dah berlalu dan anak-anak tersebut masih ditahan dan tidak berkebolehan bersama dengan ibu bapa mereka. Bagi saya, tahanan tersebut dan jawapan bagi soalan-persoalan yang saya telah utarakan tadi patut dijawab dalam cara yang ringkas. Tahanan tersebut tidak memanfaatkan anak-anak tersebut. Nah, tahanan tersebut bagi saya tidak menepati hak kekeluargaan ibu bapa ya, dan apa-apa hak yang dijamin di bawah Konvensyen Hak Kanak-Kanak. Tadi Yang Berbahagia Datuk ada rujuk pada artikel 9, artikel 18 itu dalam konvensyen, tetapi artikel 5, artikel 8 hak kekeluargaan, hak untuk ibu bapa pendek kata berhubung dengan anak-anak tersebut. Jadi manfaat atau tidak, isu sampingannya pihak pentadbiran tidak menyediakan dan tidak memudahkan proses pengenalpastian lokasi anak-anak tersebut. Ramai ibu bapa yang saya jumpa tak tahu di mana anak mereka. Yang saya baca dalam surat khabar, ada menteri kata ibu bapa kena bawa sijil beranak. Sebulan dah berlalu, siasatan kononnya dilakukan, ibu bapa pun tak tahu. Pelik sikit. Ya. Dan kalau saya gunakan istilah bahasa Inggeris, dalam kesemua yang berlaku dalam kes ni ada unholy haste. Unholy haste, iaitu pihak pentadbiran pendek kata melakukan ataupun mengambil langkah secara tergesa-gesa. Trauma yang diakibatkan kepada anak-anak tersebut bagi saya jauh daripada apa yang perlu dibuat sebenarnya. Dan statistik yang ringkas daripada apa yang saya nampak, senang aja. Berapa pihak yang sebenarnya didakwa atas deraan? 600 lebih anak ditahan. Yang didakwa setakat ni cuma 2-3 sahaja yang atas isu dera. So kenapa 600 anak tersebut ditahan? Ada perkara yang tak sihat berlaku dalam kes ini. Ya. Dan apa yang berlaku bercanggah dengan undang-undang dan sebab itu saya ke depan. Ada perkara yang tak sihat. Ya, itu saja yang saya nak tambah. Terima kasih. Oh, dia cakap ni. Okey. Assalamualaikum. Bismillah. Okey. Saya pun seperti Tuan Nizam, saya pemerhati tapi sebagai peguam saya very concerned lah. Sebab kalau kita ikut kan, perkara 51 Perlembagaan Malaysia sendiri, Persekutuan, saya baca sini ya, tiada seorang pun boleh diambil nyawanya atau dilututkan kebebasan dirinya kecuali mengikut undang-undang. Okey. Sekarang ni, apa yang saya nampak lah dalam pemerhatian saya, kita dengar satu cerita je. Okey? Pada satu pihak.
kita baru berapa charge? 2. Itu pun dah plead guilty kan? Okay. Kalau ikut Malaysia ni, everyone ada hak untuk membela diri dia. So, berikan peluang untuk mereka membela diri, bawa kepada mahkamah. Kerja untuk menentukan kesalahan bukan terletak pada pihak pendakwaan atau siapa, atau kita rakyat Malaysia. Biarlah bawa ke mahkamah, bawa keadilan, dengar dua-dua side, baru buat keputusan. Jangan menghukum orang yang jadi hakim. Itu je. Okey. Dia sebenarnya sebelum bawa mahkamah tu sebenarnya ada satu isu yang besar sebab itu sebab sidang minggu ni. Sebab unlawful detention. Benda yang tak mengikut peraturan tak sepatutnya dibawa ke mahkamah pun sebenarnya. Sebenarnya tak patut ditahan pun sebenarnya. Itu isunya hari ni sebenarnya. Tapi tuduhan-tuduhan yang lain tu yalah, jangan hukum sebelum sebelum ada pendakwaan dan bukti-bukti. Okey. Silakan. Ada soalan nak bertanya ke apa? Saya nak clarify balik. So daripada 96 ibu apa ni, adakah kesemuanya sudah pergi cuba untuk menuntut? Pergi ke? So maksudnya 96 ibu bapa membabitkan 174 tu gagal untuk menuntut anak-anak mereka lah. Semua tak dapat lagi. Betul sejak hari Rabu lagi. Waktu ditangkap tu kita tak ada bersama. Lepas kerja tengok tak ada. Jadi kita cari lah. Jangan-jangan dekat saya, keluar daripada luka, boleh cari anak. Tapi sampai sekarang saya dapat anak saya. Saya telefon, tapi orang kata call orang ni, call JKM ni. Apakah saya tak tahu anak saya? Jadi ditendang macam bola tadi. Tanya JKM kata polis. Bagi polis kata JKM. Sampai dah sekarang. JKM pun satu-satu JKM dia pergi. Tadi Oh, tak ada bayar tak tuntut anak. Dan dokumen original saya, semua pada mereka. Kata takut dia ambil tindakan sebab nak tutup anak tak berlaku. Sebab anak sendiri Kita pun ada anak. Bayang. Dia anak sendiri tu yang masalah, di rumah sendiri yang tak ada kaitan dengan GISPH. Itu lagi masalah. So apa justifikasi? So kenyataan Ketua Polis Negara yang mengatakan bahawa mereka tak tuntut anak-anak tu tak betul. Kenyataan yang mengatakan bahawa mereka tak tuntut anak-anak sebab takut pembongkaran berlaku, itu tak betul. Sijil perkahwinan ada. Sijil kelahiran anak-anak semua ada. Ibu bapa ada, sebahagian besarnya bukan ahli GISPH. Anak-anak ada sebahagiannya tak belajar pun di sekolah GISPH. Ada yang ditahan di premis yang bukan rumah amal. Tadi. Termasuklah rumah persendirian. So, apa sebenarnya risikan yang dibuat sampai tangkapan ni macam menjala ikan? Kan? Habis semua orang. Kan? Kalau kata kita buat risikan, polis ni saya tahu. Kan? Datuk saya polis. Kan? Ada yang bapa saudara saya dia ketua polis negara, datuk saya ketua polis negeri, ada OCBD. So risikan polis ni kita tahu selalunya tepat. Tapi dalam kes ni saya pelik. Kenapa risikan tu jadi macam huru-hara? That's why kita minta cek sumber pertama. Yang kedua, kalau skopnya GISPH, kalau polis risiknya, kalau polis betul-betul target, kita duduk dalam rumah, bilik mana, pakai baju apa pun polis tahu. Tapi ini macam menjala tadi. So ada benda yang macam Nizam cakap lah, macam ada benda yang tak berapa kena. Sebab itu kita sebagai rakyat kita persoalkan. Tapi yang nanya kan, Menteri Dalam Negeri cakap mereka kena ucap terima kasih sebab kerajaan selamatkan. Selamatkan apa? Awak bayangkan awak duduk di rumah sendiri. Awak bukan ahli GISPH. Satu pagi awak ditahan oleh polis dengan JKM, masuk dalam lori, masuk dalam van, diangkut masuk pergi ke Pulapol, duduk sana, kena tahan sana berhari-hari dalam lokap bersama anak awak, ada yang menyusu, duduk sampai 12-14 hari, nak keluarkan tak boleh, nak keluar duit jaminan RM3,000, menyelamatkan ke atau menyisir? Ini penyiasaan. Dan sepatutnya Menteri Dalam Negeri kena minta maaf kepada dia orang. Sebab telah salah tangkap, telah meletakkan mereka dalam penderitaan, duduk dalam lokap berhari-hari bersama anak mereka, dan kemudian menyusahkan mereka untuk menuntut anak-anak mereka. Tak termasuk trauma, tak termasuk kalau ibu yang baru melahir itu meroyan, tak termasuk depresi, tak termasuk trauma anak. So banyak sebenarnya kesalahan dan dosa kerajaan ni, Menteri Dalam Negeri terhadap mereka. Patutnya Menteri Dalam Negeri yang minta maaf. Ada lagi? Siapa yang nak tanya lagi? Pasal yang dipaksa buat pengakuan ni tak ada yang tanya? Tak ada tanya?
Borang, tak nak tengok. Ni benda paling besar ni. Tengok. Tak tengok. Banyak-banyak tu mana yang paling Berat. berat? Kesalahan paling berat. Semua berat. Tak ada beza. Semua berat. Kalau kita sebagai mak Paling bapa, paling kanas lah. kanak-kanak itu telah atau besar kemungkinan telah dicederakan dari segi fizikal atau dicederakan dari segi emosi atau dianiaya dari segi seks oleh ibu bapa atau penjaganya dan anggota keluarga. Maksudnya adakah kesemua ibu bapa 96 orang ni mendapat borang yang sama? Ada yang dipaksa, ada yang Yang anak kami. Itu wangnya apa? Dan setelah mereka tanda tangan ni benda tu dia orang dapat tak anak dia kata nak benda nak apa? kalau dapat dia tak ada sini ni. Kalau tak dapat dia dah duduk kat rumah dah. Kan? 4 orang. 4 orang anak. Bukan ahli JISBH, bukan pekerja JISBH, bukan duduk dalam rumah amal, rumah sendiri yang disewa sendiri, bayar sendiri. So, Tapi maksudnya, diangkut. Walaupun dipaksa untuk ditandatangani borang tu tapi anak masih juga tidak diberi. Itu yang kita kata bila ibu bapa tak berapa faham undang-undang, tidak diwakili lawyer, awak pula paksa mengelirukan mereka, bagi tahu kalau sign borang ni anak-anak lepas daripada tahanan. Itu prosedur. Akhirnya inilah dokumen yang digunakan mungkin untuk dibawa ke mahkamah minta tahan lagi sebulan. Dan mungkin di-charge lah. Kalau awak tak ada tangan borang ni, apa dia kata? Awak telah mengabaikan anak-anak. So sebab tu ada kes siasatan pengabaian anak-anak. Sebab apa? Sebab ada ibu bapa yang terpaksa sign benda ni. Dipaksa sign, ditipu, dikelirukan. Sign benda ni. Ada pegawainya, nama pegawai pun ada kat sini. Pegawai pelindung pun ada kat sini. Ada orang berbeza? Ada orang berbeza. Orang beza. Itu apa tanggal macam tu? Okey. Baru tanda. Sign dulu baru tanda. Dia bagi tahu tak apa sebenarnya borang ni? Borang hijau tu tak ada, tak siapa buat. Borang hijau tu borang satu lagi. Tanda dulu. Kesalahan apa ditahan tak ada tulis. Dia charge je. Ni. Yang masuk pelapor kan. Bawah sikit. Nak nampak muka tu. Nak nampak Kertas muka saya. Kertas tu bawah. Ni, ada lagi. Tangan ni dekat mana tu? Eh? Tangan ni dekat mana? Di tangan ni masa tahan. Ya. Ini. Sign dulu. Kesalahan tak tulis lagi. So kalau katalah pihak yang menahan nak tulis apa-apa kesalahan, boleh tak? Ya, boleh lah kat sini. Ini dia suruh sign. Saya kena tangkap apa ini. Kenapa lah awak sign kan? Kenapa awak sign? Dia suruh pasal sebab apa? Tak, dia suruh sign. Dia baca. Dia Saya yang je. kertas dia bagi pen je. Dia tak cakap apa-apa. Tak cakap apa-apa. Ini polis ke JKM? Polis. Itu dulu polis ah. Tak, ini JKM. Ini ada nama tak? Pegawai pelindung. Pelindung apa? Anak-anak dengan saya. Atau tulis tukar pegawai penganiaya. Pegawai Maksudnya pelindung. yang ni tak ada terlibat dengan GSB langsung. Ada yang Tapi ditangkap. Ha. Ditangkap atas Saudara ini, ha? dia kerja dia memandu limo. Limo. Bukan ahli DISB. Puan ini suami, suri rumah. Suri rumah. Jaga anak memang. Bukan ahli JISB. Jaga anak sepenuh masa. 4 orang. Anak-anak sekolah menengah, sekolah kebangsaan. Semua sekolah kebangsaan. Sekolah JISB. Tak ada tak. Daripada darjah 1. Siapa alasan? Alasan ajaran sesat tak boleh pakai. Alasan mengabaikan anak-anak, 4-4 dia jaga. Memang tak ada bukti dengan apa pun dengan tak ada ni pun. Tak ada apa pun. Sudah. Itu yang kita kata salah risikan, salah tangkapan. Dan mereka terpaksa indio, duduk dalam sumbat, dalam lokap. Bawa anak-anak mereka dipisahkan. Berapa lama? 6 hari. 7 hari 6 malam. Masuk dia kata tahu tak dia tangkap sebab apa? Tak tahu. Dia cakap pengabaian. So ini yang bukan khutbah ni saya bawa mungkin nak cerita sikit. Ada nak cerita sikit. Mic. Anak berapa orang ditahan? Mic dulu. Mic lagi. Sing. Mic ada. Bismillahirrahmanirrahim. Mic yang gitu ada. Oh, menghadap ni. Ah, Ni. okey. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebagai salah seorang ayah di mana anak saya juga ditahan di dalam Op Global. Anak saya ditahan bukan di rumah amal tapi di asrama yang mana dia bersekolah di Bukit Guntung dan dia ada asrama yang GISB sediakan. Jadi untuk memudahkan persekolahan lah.
Jadi anak saya ditahan pada 11 hari bulan. Jadi 12 hari bulan saya dah hadir di balai Kelang untuk beri maklumat lah, bagi segala maklumat detail saya. Kemudian pihak polis kata tunggu dalam masa seminggu, pihak JKM akan call. Jadi sebab dia kata tolong bagi kerjasama. Jadi saya dalam masa seminggu tu saya tak ada kontak dengan mana-mana sebab dia kata bagi masa. Seminggu JKM akan call. Lepas seminggu tak ada daripada pihak JKM call, saya sendiri yang call JKM, tak berjawab dan saya pergi ke JKM. Bila saya pergi JKM, saya tanya kenapa tak call. Lepas tu dia JKM marah saya, kata macam mana kami nak call, kami tak ada maklumat. Jadi kat situ saya pelik lah, 12 hari bulan, 11 hari bulan, penangkapan 12 hari bulan saya dah tunggu. Saya dah bagi dah maklumat semua. Tapi JKM kata mereka tak ada maklumat mak ayah. Saya cakap, habis maklumat yang kat polis tu? Dia kata kalau maklumat kat polis je lah. Tak boleh bawa keluar. Saya pun pelik kalau kata dia orang adalah satu organisasi yang sedang nak ni, tapi kenapa tak ada maklumat yang dibagi? Kenapa mereka pisah-pisahkan? Jadi kami terpaksa bagi balik maklumat pada JKM. Dan kemudian mereka kata tunggu lagi seminggu mereka akan call. Tak juga call, saya juga yang call. Bila call, jawapan hanya satu, masih dalam siasatan. Anak saya umur 7 tahun. Masih sekolah lah. Betul disebut penderaan ke apa? Mereka tanya juga ada tak anak tu laporkan pada saya didera di asrama. Memang tak ada. Selama di asrama memang tak pernah ada. Perkahwinan diatur? Perkahwinan yang diatur tu adalah tak boleh diterima sebab saya sendiri mereka tunjuk kan. Okey, kamu kami calonkan dengan ni. Kamu terima. Kan? Saya terima. Yang pihak isteri saya ni dia dah naik nama banyak kali. Maksudnya dia dah dicalonkan. Okey. Dia dah tolak tapi sampai saya dia terima. Maknanya tak ada paksaan. Boleh pilih lah. Boleh pilih. Kahwin, diakad nikah kan? Di Masjid Bisnes. Cahimat. Masjid Cahimat. Boleh? Kadi? Ya, Kadi Selangor. 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 Ya. Dokumen nikah? Semua lengkap. Dokumen kelahiran? Semua lengkap. So anak tu yang ditahan tu ditahan diselamatkan tu dicakap. Saya tak boleh terima diselamatkan. Alasan apa? Mereka cas rumah amal. Padahal ditangkap di sekolah di asrama. Di asrama. Nama pun Khutbah. Khutbah. UTBAH. 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 Sorry. 30. Asal? Oh. Sama-sama. Oh. Ya. Slang mana? Anak yang Perlu detail. Sebab itu ada banyak nama tak? Nama kita je. Ejaan dia? yang ini Puan apa tadi nama? Sorry. Boleh lah. Puan ni anaknya ditahan oleh di hospital. Lepas tu anaknya ada seorang yang okey pendengaran. Kan, orang tu lain. Sorry. Anak saya masuk hospital. Jangan diri. Nama saya Mashita. Nama saya Mashita. Mashita. Binti Maisa. Binti Maisa. Umur 31 tahun. Selangor. Rumah saya di Selangor lah sekarang. Saya 11 hari bulan 10 genap September. September. 10 lah yang JKM call. Anak saya dalam hospital. Umur anak saya setahun 6 bulan dan anak saya 5 orang dalam JKM. Waktu penangkapan tu kami anak-anak saya semua dengan saya. Maaf. Jadi semalam saya dijumpakan inilah JKM call saya bagi tahu anak saya sakit dan berada di hospital. Jadi prosedur dia call saya tu waktu pukul 9 pagi. Jadi saya pun terkejut dan memang saya dah lama tuntut anak saya tapi tak dapat dari JKM. Dan alasan mereka ini di bawah mahkamah lah. Diorang pun tak boleh nak cakap apa. Diorang hanya jalankan tanggungjawab diorang.
Jadi saya pun tunggu call sampai ke petang. Sampai saya sendiri pun tak boleh nak fikir. Hospital mana? Diberitahu di hospital Selayang lah. Dapat dia? Ya. Dapat dia? Jadi diorang pun merayu lah, dari diorang tu yang bahagian anak saya tu JKM. Dia merayukan pada negeri. Maksudnya JKM bawah negeri Selangor. Dia orang yang merayukan untuk saya ni dapat jumpa anak saya. Tapi diberi masa sejam je. Jadi Umur 1 tahun? umur 1 tahun 6 bulan. Jadi saya tanya, kenapa dengan anak saya tu sakit apa? Dia kata, anak puan demam, dia kata tu. Tapi bila saya sampai, saya tengok keadaan anak saya tu dengan bantuan pernafasan. Mana? Yang tiup. Dan doktor bagi tahu anak saya tu influenza B. Jadi tak ditidurkan, tapi dia sedang tidur lah waktu tu. Baru lepas susu dia tidur. Jadi dia pun memang tak sedar dan tak tengok saya lah minta untuk saya dapat boleh tak kalau saya paling tak pun saya jaga dekat hospital tu sampai dia sihat depan mata saya. Sebab saya pun tengah mengandung. Jadi, tapi dia tak benarkan. Dia kata, saya mohon untuk ni je saya boleh bantu puan. Jadi lepas sejam puan boleh balik, cakap yang tu. Itu je lah saya. Tapi selepas saya tengok, saya lagi tak boleh. Saya lagi tak boleh. Saya lagi tak boleh. Sebab saya tengok keadaan anak saya tu. Yelah teruk kan. Sebab saya mak dia. Minta maaf. Apa salah anak saya yang setahun tu? Anak-anak saya tu masih kecil-kecil. Yang paling besar pun umur 8 tahun, lelaki. Yang lain semua 6 tahun, 4 tahun, 3 tahun dan setahun. Saya harap pihak JKM boleh kembalikanlah anak kami. Sebab saya tak tahu macam mana saya nak teruskan. Maksudnya kawan-kawan saya sendiri pun ada yang dah bersalin awal disebabkan stres. Kami ikut dan kami bantu siasatan, tapi kenapa kami diperlakukan macam ni? Saja, sekian. Puan ahli GSB ni? Saya bantu dekat rumah pertubuhan Baitul Barakah, Sukarelawan. Baru 3 bulan kat situ. Saya bukan dikira bukan ahli JSB lah sebenarnya. Sebab saya bukan ahli, saya bukan bertugas untuk JSB. Sukarelawan, dan saya pun jaga anak-anak staf di pertubuhan tu je. Itu dinamakan rumah jagaan atau rumah amal? Rumah tu rumah yang dalam pertubuhan lah. Saya tak pasti sebab saya pun tak jelas dengan benda tu. So, anak-anak yang ditahan yang lain tu anak-anak ditahan di mana? Yang 8 tahun, 6 tahun, 4 tahun? Dia bagi tahu dekat waktu kami kat pelapor tu kami dipisahkan kat situ je. Tapi ditahan di rumah tu juga? Sama? Dengan saya. Dia orang memang duduk dengan saya. Dia orang memang tak pernah pisah dengan saya lagi anak saya tu. Di rumah ataupun di rumah penjagaan? Di rumah penjagaan tu. Di nursery tu lah. Saya jaga nursery. Sukarelawan, bukan ahli GISDH, tapi anak-anak ada di rumah jagaan tu. Anak-anak tu dengan saya. Sebab kalau malam memang saya dengan anak-anak saya je kat situ. Dan kawan saya pun dengan anak-anak dia. Bukan istilah maksudnya saya jaga anak-anak orang 24 jam, tak. Macam tu lah keadaan dia. Ada berlaku penderaan ke kat rumah tu? Setakat ni memang tak pernah ada. Ni di kawasan mana? Di Sepang, Gicing, Bandar Gicing. Di Kampung Gicing. Di situ. Boleh. Okey. Saya ni anak. Terima. Nama saya Nur Akmal. Saya jaga anak je kat rumah, jaga anak OKU. Anak OKU terlantar. Jadi dia datang rumah tu angkut kami. Dia suruh sign borang tu dan kata saya, borang apa? Dia kata ni prosedur kami nak besarkan dia anak puan. Warna apa? Ya? Warna apa borang? Borang pink je lah. Oh, yang merah. Jadi lepas tu bila saya kena tahan juga 14 hari. Bila keluar tu nak minta anak pun dia kata tak dapat. Tak boleh. Tu boleh tanya lagi, boleh dah sebut nama asrama tu yang JKM tu, yang anak OKU, tapi dia cakap sekali lalu, masa tu dah lalu tak ingat. Dia tanya balik, dia kata dia tak ingat dah, kata call sendiri JKM tanya. Puan ada berapa orang anak? 8. Yang OKU seorang yang berbaring. Ya. Yang 8 tu umur berapa tahun? 27, 23, 22, 20, 18 tu. So, yang lain tu semua dibebaskan sebab atas 18. Atas 18. Mereka ahli JSD ke apa? Tak. Puan? Saya pun dah berhenti 6 tahun dah.
dulu ahli? Dulu staff JSB lah. Staff. Staff. Tapi bukan Anak syarikat JSB. Anak syarikat. Bukan JSB parent lah, kalau company. Bukan. Ahli GISB Bukan. Bukan Suami? Suami pun bukan, dah sakit. Suami sakit. Suami dulu Dialisis. kerja di Dia kerja sukarela juga, kerja JSB. Sukarelawan, dialisis. Sekarang dah dialisis. Tak larat dah. Yang anak yang bawah umur 18 tahun tu berapa tahun? 15, itu yang 17 OKU tu. Tu nak masuk 18 lah. Lepas tu 15, 14, 12. Semua tu ditahan di mana? Dia kata kat Nibung Tebal. Sekolah. Anak. Oh, sekarang Masa polis tahan. Oh. Polis tahan di mana? Di rumah. Saya Rumah kat rumah. sendiri? Ya, rumah sendiri. Di mana? Di Bandar Country Homes. Oh, ya, country home. So dia bukan di premis GISB. Bukan. So saya nak tunjukkan apa kezaliman yang berlaku. Puan diberitahu tak orang enggak pun? Tak, dia kata prosedur, serta juga dia borong tak apa. Ini nak sahkan anak-anak puan, dia kata. Ini memang anak puan. Pegawai pelindung kanak-kanak. Nak mati je. Ya, tengok apa yang dia sign. Apa yang dia suruh sign. Saya baca kan saya baca kan orang yang tak tahu undang-undang, tak faham undang-undang, orang yang tak diwakili peguam, awak letakkan kedudukan dia pada saya. Ibu bapa atau penjaga kanak-kanak itu tidak layak atau telah abai atau tidak upaya untuk menjalankan pengawasan dan pengawalan yang sepatutnya ke atas kanak-kanak itu, dan kanak-kanak itu mula terlibat dalam pergaulan yang tidak sihat. Orang macam ni dipaksa tanda tangan. Dan pegawai ni ada hati pakai nama pelindung kanak-kanak. Pelindung apa ni? Ada lagi? Minta maaf, boleh tak kita nak dengar cerita daripada yang bukan ahli? Silalah nak tanya apa? Bukan apa, tapi dia ada anxiety, awak jangan tanya je bukan-bukan. Kan dia tak bercakap dengan saya itu, saya bersembang pun dah tak bercakap 2 hari. Ini kalau awak tanya bukan-bukan kan, dia tak bercakap 5 hari, awak bertanggungjawab Ya, suami dah sebelah kan. Okey. Nak tanya apa? Okey. Nama. Nama Ummu Hani binti Ramlan. Umur berapa? 36. Okey. Senang. Asal mana? Sang. Ada apa-apa? Okey. Boleh ceritakan macam mana masa-masa penahanan tu, berapa orang anak yang ditahan, apa yang berlaku? Macam mana saya kat rumah. Okey, mungkin semua tak faham. Kami duduk di kawasan HQ. Kawasan. Country home ada HQ dia. Kami duduk menyewa di kawasan situ. Dan memang kat situ sewa murah. Tak dinafikan. Kami duduk bahagian macam premis. Memang diorang punya lah JSB, tapi kami menyewa. Rumah kedai lah. Rumah kedai. Sewa dia memang sangat murah. Memang tak boleh nak fikir. Ni lah. Kami duduk kat atas pukul 7. Ada orang polis ketuk pintu. Kata nak tengok. So kami dah katalah yang kami ni bukan ahli apa-apa semua. Tapi dia kata turun je dulu, kita orang nak tengok-tengok apa-apa semua. Lepas tu yang kena tangkap kat situ, kebanyakan ni semua orang yang menyewa di situ. Dan kami antara yang kena jugalah. Lepas tu bila time pergi dekat IPK Shah Alam, sebelum masuk lokap, dia kata tak ada apa-apa puan. Kalau puan tak ada apa-apa, tak ada apa-apa lah. Okey, kami pun ikutlah prosedur dia. Okey, tak ada apa-apa. Sebab kami yakin lah, sebab kami bukan ahli. Kami buatlah. Lepas tu datang JKM nak cik anak. Dia soal anak saya satu-satu lah. Soal anak saya 4 orang lah. Sekolah menengah, sekolah rendah dengan kecil 4 tahun. Lepas tu bila time dia suruh saya sign surat PIN ni lah. Saya tanyalah, surat PIN ni surat apa? Okey, mula-mula dia tulis nama tau. Dia tulis nama. Lepas tu dia terus pergi kat belakang. Ni. Okey puan sign puan. Lepas tu saya kata untuk apa ni puan? Tak ada apa-apa, ini untuk makluman kami saja. Dia cakap macam tu, untuk makluman kami. Dan saya pun sign lah, dia ada 2 salinan. Satu untuk dia orang dan satu untuk saya. Lepas tu saya sign je lah. Bila saya dah sign, saya dapat lah. Masa tu ada dengan anak-anak lagi lah. Lepas tu adik saya, dia tiba-tiba dia selak-selak. Kita ni bila tanda macam ni, kita tak boleh nak fikir, tak boleh nak baca apa. Tapi adik saya tiba-tiba dia kata macam ni, Kak Ni, kenapa dia tulis yang ni? Dia tandakan yang ni. Memang ada satu, yang ni yang kemudian. Yang anak saya lagi 2 tu dia kosongkan. Anak saya 2, yang satu dia tanda, yang ni memang kosong. Dia memang kosong. Apa-apa, dia memang tak tanda apa-apa. Lepas tu,
dia kata Kani, kenapa dia kata mengabaikan anak-anak, tidak layak. Saya menangis depan JKM tu. Saya cakap, kenapa nak kata saya mengabaikan anak saya, sedangkan saya jaga anak saya daripada kecil, sekolahkan semua macam biasa. Dia kata, Puan, ni memang prosedur Puan. Kalau Puan tak ada apa-apa, Puan jangan takut. Okay, kita tak takut lah, tapi saya kata ini teruk ni Puan. Saya tak mampu nak ungkapkan sebab saya mak. Takkanlah saya nak abaikan anak-anak saya. Logik tak? Saya menangis kat situ, saya gaduh dengan dia. Saya kata saya tak nak perkataan ni dekat anak saya. Saya cakap saya tak nak. Lepas tu diorang bincang tak sampai 5 minit, tiba-tiba dia datang kat saya. Dia datang kat saya, Puan, boleh tak Puan saya ambil balik Puan punya kertas? Dia kata macam tu. Dia ambil lah balik semua kertas ni. Lepas tu dia kata tak apalah Puan, kalau macam tu saya buat yang kat bawah ni. Tu yang dia tik kat bawah ni terus dia cop. Itulah puncanya kenapa sebab saya tak nak terima benda ni. Lepas tu lah dia ambil lagi balik kata anak-anak saya, baru dia cop yang kat bawah ni. Yang seorang dia dah cop kat atas ni. Lepas tu saya kata saya tak terima, saya tak nak. Saya kata memang saya fight betul benda ni. Lepas tu saya kata apa, baca bawah. Lepas tu saya kata balik, Puan, bawah ni pun teruk. Dia kata apa? Puan, ini je yang fleksibel untuk Puan. Dia kata apa? Yang lain semua memang teruk. Dia kata. Bawah tu ada banyak lagi tidak mempunyai. Baca. Dia baca. Yang bawah ni, yang bawah yang dia tanda ni. Dia kata ibu bapa atau penjaga kanak-kanak itu telah abai atau berkeberatan untuk mengadakan pemeliharaan makanan, pakaian dan tempat berteduh yang mencukupi untuk kanak-kanak. Dan sepatutnya tak logik untuk saya sebab saya jaga anak tu, bila masa pula saya tak bagi anak-anak saya makan, pakaian dengan tempat tinggal. Jadi dia kata apa, Puan, tak apa Puan, ni prosedur Puan. Kalau Puan tak bersalah, polis akan lepaskan dan kami akan lepaskan anak Puan. Dia cakap macam tu. Lepas tu terus dia cop. Lepas tu saya cakap, saya tak nak anak saya bawa JKM. Memang saya cakap, saya fight benda tu. Tapi malam lepas maghrib, saya terus kena hantar masuk lock up. Tanpa apa-apa. Terus. Itu dia yang tandakan? Yang tu dia yang tandakan. Saya fight sebab saya tak setuju dengan dia punya kenyataan ni. Lepas tu dia kata tak apa Puan, ini memang prosedur. Apa-apa Puan memang prosedur. Ni ada jawab dia punya Anis Zainul ni, dia punya JKM kat situ. So dia kata dia dah fix kan, maksudnya dia tuduh anak saya kat bawah atas yang bawah ni. So maksudnya sewaktu Puan terima borang tu kosong dan Puan hanya perlu tanda tangan, lepas tu dia orang yang letak kesalahan lepas Puan tanda tangan. Ya, betul. Ini memang bukan rekaan Siapa yang nak abaikan anak-anak? Cuba cakap dengan saya. Saya ada bukti anak saya memang sekolah apa semua. The fact that diorang suruh tanda tangan tanpa explain tu dah satu masalah lah. Yang kedua, takkan tak ada hak ibu bapa untuk dapatkan konsel berdua ke, nasihat orang lain ke langsung sebelum tanda tangan benda yang boleh menyebabkan mereka tidak tak apa faham lah. Ini semua paksaan. Dan you letakkan ibu bapa dalam keadaan tertekan. Siapa yang tak sayang anak? Siapa yang tak nak anak kita dipulangkan? Tapi harga untuk dapat pemulangan anak itu adalah satu pengakuan. Tak betul. Salah tu. So Puan cakap lepas tu dihantar ke lock up, apa alasan untuk masuk ke lock up tu? Tak diberitahu. Puan, ni prosedur je Puan. Prosedur. Esoknya kami pergi mahkamah, dia kata tak apa Puan. Dia orang cakap macam ni lah, kalau tak salah jangan takut. Dia siap kata, kalau Puan tak salah, kalau polis dah lepaskan Puan, kami akan pulangkan anak Puan. Okey, tak apalah. Lepas tu saya pergi kat tidurlah lock up malam tu. Besoknya adalah kami kena naiklah mahkamah kan. Masa tu memang kami geng-geng yang memang tak ada kena-mengena dan hanya menyewa saja di situ. Lepas tu ada peguam dia datang. Kamu tahu tak kamu kena tangkap sebab apa ni? Tak tahu. Kami ingat kami menyewa kat situ. Tak, pengabaian kanak-kanak. Kami memang terus dituduh atas pengabaian kanak-kanak 31A je. Sama dengan ahli yang semua. Lepas tu kami macam terkejut. Kata kenapa pula kami dituduh macam tu Tuan? Sebab kami rasa kami bukan ahli. Nanti bagi tahu dekat majistrik lah. So maksudnya sehari lepas kena tahan tu, esok ni kena charge terus? Ya, terus. Dan selama 6 hari tu kami langsung tak 6 hari tu bila pula? Lock up, dalam lock up tu. Tidur lock up 6 hari macam tu je. Selepas mahkamah masuk lock up balik. Dia dapat reman, dia bagi reman 3 hari. So kami kena tahan reman tanpa apa-apa. Dan semua orang tak habis mahkamah magistrate cakap apa? Magistrate tak cakap apa-apa, dia cuma kata okey reman 3 hari. Apa yang berdasarkan polis bagi atas kami lah. Atas kanak-kanak dia kata nak menyiasat. Sebab dasar ni? Maksudnya masa tu reman sajalah, belum tuduh lagi lah. Reman. Tapi reman 3 hari, tidur bulat-bulat dalam lock up. Sebab apa direman? Tak, saya dah sign. Tapi waktu saya sign tu, ada satu kakak polis ni, dia cakap ajar JKM tu. Paksa sign pula. Ada dia cakap macam tu. Dia kata kenapa Puan sign? Saya tak ada pilihan. Kalau saya tak sign, diorang macam cari saya. Faham tak? Kita dah dikepung. Mana kita nak lari? Jadi kita terpaksa lah sign. So sekarang ni dah charge ke belum? Sekarang ni keluar. Dah dituduh di mahkamah? Tak. Tu yang kami lepas. So maksudnya tadi tu bukan dituduh lah. Tadi tu direman lah. Direman. Okey, direman selama 6 hari. Okey, lepas tu saya call JKM mengenai anak saya lah. So anak saya dah seminggu dah tak sekolah. Bila tanya saya apa, saya duk fikir anak saya lah. Waktu kami direman tu 6 hari tu waktu persekolahan, tapi anak saya dah tak pergi sekolah. Saya fikir, saya telefon lah. Ada ujian. Anak saya ada periksa ujian PKSK untuk kemasukan SBP.
Dan saya tak tahu keadaan anak saya dah dihantar ke tak dihantar ke apa-apa semua dan tak dapat makluman. Itu penting untuk anak saya tahu. SBP next asrama penuh next MRSM pula 23,000 bulan ni. Saya tak tahu macam mana. Lepas tu bila saya call Anis, kata anak saya nak sekolah, dia jawab macam ni je. Last dia call saya ingat lagi. Dia kata, Puan, saya kata saya nak ambil anak saya nak tuntut anak saya. Sebab saya dah cas keluar, saya tak ada salah apa-apa. Dia kata apa, itu semua bahagian polis. Dia kata lepas tu nanti saya rujuk polis. Okey, lepas tu dia kata apa, saya kata saya nak ambil anak saya nak sekolah ni, tak boleh. Lepas tu dia kata tak boleh Puan. Ini Puan kena apa-apa, Puan kena hitam putih. Dia cakap macam tu, dia tegas balik dengan saya. Saya kata sekarang anak saya 4 orang, semua sekolah. Tak apa Puan, nanti kami bagi tahu macam mana prosedur. Dan dia cuma just hantar surat untuk tidak pergi ke sekolah anak saya selama 2 bulan saja. Dia cuma dia hantar je. Dia kata kami akan hantar surat kepada sekolah lah untuk mengatakan anak Puan tak pergi sekolah. Dia memang surat buat macam tu. Padahal satu dah miss ujian kemasukan sekolah berasrama penuh. Yang satu ni nampaknya macam nak miss ujian kemasukan ke MRSM pula. Sebab 23 bulan ni untuk saya cek MRSM pula. Sekarang ni anak saya untuk tingkatan 1 dan tingkatan 4. Itu dua-dua besar untuk saya dan anak-anak. Bayangkan kalau anak saya sekarang ni dah sebulan tak sekolah. Lepas tu bila saya call balik Anis tu, yang bahagian pelindung ni lah, saya call tak angkat. Saya call suruh adik saya, apa semua. Suami saya call, memang sejak tu tak berangkat. Bila tanya dah jadi macam ni, dah viral macam ni, barulah semalam Puan Anis tu mesej saya. Dia kata dia nak ajak berjumpa hari Khamis ni. Dia kata mungkin hari Khamis ni berjumpa untuk sekadar untuk ambil maklumat balik. Kenapa dia baru nak ambil maklumat sedangkan dah sebulan? Bayangkan, anak saya dah seminggu lagi ni. Dah masuk, seminggu lagi tak pergi sekolah. Dia minta dilepas kan? Tak ada sebab tahan. Minta maaf, yang kena reman tu Puan saja tu Puan dengan suami juga? Dua-dua? 7 hari 6 malam? Ya, 7 hari 6 malam. 7 Dia 3 hari, 3 hari. 3 dan tambah. Yep. 1 hari tahan dan 3+3. Macam sewa rumah pula. Umur anak tadi berapa? 15, 12, 8 tahun dengan 4 tahun. Anak saya yang 4 tahun tu tak pernah berenggang dengan saya. Jadi sejak penangkapan tak pernah jumpa lagi. Okey, saya tempat sama ke atau different place? Saya tak sure, tapi yang kita Semua lain-lain. Based on your study. Yang saya tahu yang kita engage ni semua lain-lain. Based on your study tempat sama lah. lain-lain. Puan di Sepang. Saya kami sama. Jiran. So mungkin di kawasan sini saja. Ada orang lain yang kena sign orang berapa tak? Instek. Nak tanya, kalau ada yang dah dipaksa yang petik apa kesalahan-kesalahan tu, ada tak yang dah di-charge? Tak ada. Belum tahu lagi. Awak jangan tanya soalan macam dia orang ni. Belum lagi. Dia pertama, Toya explain lah. Surat ni dia untuk pengambilan anak Toya explain. Tak. You cannot look at it that way. It's not the right approach. The fact that this document is there is super unhealthy. When someone is forcing confessions in this way implicitly, you cannot say it's just a document to take back the child. It's not. Because if they are investigating, dia akan kemukakan dokumen ni kepada pegawai pendakwa raya, pegawai yang berkenaan, ya, untuk mereka mengambil keputusan untuk mendakwa. Sama ada dakwa atau tidak, itu lain cerita. Tetapi kami petikaikan apa yang dibuat sebab ianya bercanggah dengan undang-undang. Dan ada kemungkinan the same document inilah yang disampaikan kepada menteri. Sebenarnya menteri pun buat kenyataan, mahkamah dah bagi pelanjutan tahanan. Based on what? Kan? Sebab kalau you dengar tadi, semua pendidikan tak terlibat dengan GISB, tak pergi sekolah GISB. Ditahan kenapa? Sebab ada kemungkinan ini. Dan dilanjutkan tahanan kenapa? Tak ada sebab pun. Sebab mungkin sebab ini. Sebab itu saya kata, pegawai-pegawai JKM yang terlibat ini perlu dikenakan tindakan tata tertib dan dipecat. Sebab mereka bukan melindung. Mereka sebenarnya telah memaksa dan mengelirukan ibu bapa untuk tanda tangan satu dokumen tanpa bagi tahu apa impak undang-undang. Kata mereka. So ini salah. And the other reason kenapa saya bangkit persoalan serius atas dokumen ni, kena ingat sebelum ni ada banyak kenyataan yang mempersalahkan ahli JSBH dan sebagainya. So ada rumusan yang dah dibuat. Dan rumusan tu mesti dibuat berdasarkan mungkin keterangan. Dan ini mungkin dikemukakan kepada pihak yang berkenaan lah, oleh pegawai JKM. Ada tak anyone buat laporan polis terpaksaan ini? Sebab dia orang kata dia orang paksa kan untuk paksa dan lain-lain. Ada tak buat laporan polis? Nantilah kita buat. Saya buat laporan polis anak hilang. Dah buat lah. Dah buat. Saya dah buat laporan polis. Ada yang di Batu Apa, dia memang kami juga cek dengan ni. Anak dia 4 orang anak yatim. Dia nak buat laporan polis tak bagi. So, You know, I just want to address your point. You said there must be a police report. My question is, why is there a pre-printed form? yeah. So convenient. Standard statements where you can tick a box. Supposedly, galakkan dia orang mengaku. Siap ada checkbox. So, isu dia, you salah tangkap. Kenapa pula orang-orang ni kena buat report polis pula? You salah tangkap. Dia terbalik dia. Apa? You salah tangkap, you cuba justify tangkapan you.
Berapa banyak kali penipuan yang you kena buat ni? Berapa banyak kali kezaliman? Jadi Tuan, minta maaf saya nak tanya, nak jelaskan sikit. Setiap anak pun 4 ditahan. Jadi setiap anak tu ada orang yang 4 orang tu. Dan 3 nama pelindung lain. Sebab diorang di interview lain-lain. Tapi saya nak kata begini ya. Dalam 26 lebih tahun saya berkecimpung dalam sebagai seorang peguam, tak pernah saya nampak pre-printed form untuk dapat anak balik. Tak pernah. So the question is, it's perverse. It is not about asking for police report. You should be asking questions. What's happening here? Something is very odd. Okay? Okay? So clear? So macam saya sebut tadi lah Pertama, diorang ni ada kemungkinan berlaku salah tangkap. Kedua, kalau dah berlaku salah tangkap tu tak apalah, pulang lah. Jangan dera lagi diorang. Diorang dah cukup mengalami penderaan dan anak-anak kena dipulangkan. So ada 12 tuntutan yang kami buat tu. Kenapa kami buat 12 tuntutan tu? Sebab pada kami memang telah berlaku benda yang celaru, merapu, tak mengikut undang-undang, melampaui skop dan telah melanggar konvensyen mengenai hak kanak-kanak dan juga pelbagai persekutuan. So kita berada di sini bukan kerana kita ahli DISBH pun. It's only that saya rasa kita semualah bila dengar cerita tadi, saya rasa sebagai manusia, you all kena rasa marah. Dan rasa sedih dengan apa yang berlaku hari ini. So atas tanggungjawab sebagai seorang manusia, sebagai seorang rakyat Malaysia, sebab itu saya dan rakan-rakan peguam saya ini berada di sini untuk membantu mereka. So tamatkan penderitaan mereka cepat. Bila tak ada kes, pulangkan, minta maaf. Itu saja kan. Dan ada tuntutan 12 tu, laksanakan segera. Itu saja, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua rakan-rakan media. So saya harap dapat disiarkan lah. Banyak benda yang kita nak siarkan pasal DISBH ni semua tak keluar. Penat saya hantar. So okeylah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.